Okey, video sebelum ni kita dah buat nombor 1 hingga nombor 8. Jadi untuk hari ni kita akan terus kepada nombor 9 hingga nombor 15. Okay, soalan nombor 9. Raja 8 menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid. A. Hitung isi padu dalam sentimeter padu kubus Y. Kamu ingat formula isi padu? Panjang darab lebar darab dengan tinggi. Panjang lebar tingginya sama sebab dia adalah sebuah kubus. Okey, soalan B. Berapakah jumlah luas permukaan kubus Y dan kuboid Z? Kita tengok satu permukaan dia. Ni permukaan yang depannya. Luas, panjang darab dengan lebar. Untuk Y, panjang dengan lebar dia sama. Luas permukaan untuk Y, satu permukaan dia 36 cm persegi. Jadi Y ni ada berapa permukaan? Cuba kamu bilang. Ni satu permukaan, atas, dua, bawah, tiga, belakang, empat, kiri, kanan. Jadi dia ada 6 permukaan. Jadi yang ini 36 cm persegi tu darabkan dengan 6. Dia ada 6 permukaan. Kita pergi untuk Z. 6 permukaan juga, tapi permukaan dia tak sama. 3 permukaan yang berbeza. Kita tengok permukaan ini dulu. Ingat yang belakang ni. Untuk Z ya. Untuk Z, tanda yang macam ini. Yang ini di bawah ni 2 cm. Tinggi dia 8 cm. Luas permukaan yang begini ada 2. Kan? Betul. Jadi 16 tu darabkan dengan 2. Kemudian yang kedua, yang belah atas tu. Dia punya sisi dia 2 cm. Dia punya lebar ini 6 cm. Kemudian dia punya ni pun ada 2. Satu di atas, satu di bawah 2. Jadi, kita akan kira luas permukaan yang ini dan yang belakang tu. Yang ketiga, untuk dia begini. Di sini 6 cm dan tinggi dia 8 cm. Cari luas. Okey, kita dah dapat jawapan untuk 4 permukaan. Dia nak jumlahkan. Jadi, yang ini tambahkan dengan yang ini, tambahkan dengan yang ini, tambahkan dengan yang ini. Soalan nombor 10, jadual 2 menunjukkan bilangan guli yang dapat dikumpul oleh Damia dan Chong. Bilangan guli yang dapat dikumpul oleh Ryan dan Maniam tidak ditunjukkan. Okey, bilangan guli tengok Ryan ni tak ada, tidak ditunjukkan. Maniam pun tidak ditunjukkan. Soalan dia, min bilangan guli yang dapat dikumpul oleh mereka semua adalah 135 biji. Hitung jumlah bilangan guli yang dikumpul oleh mereka. Okey, tengok di sini. Min. Jumlah kesemuanya bagi dengan bilangan. Okey, tadi min diberi. Ni 135. Jadi minnya 135. Okey, jumlah kita ambil dulu yang mana ada. 120 tambah dengan 130 tambah dengan Ryan tak tahu. Jadi kita buat anu dan tambah satu lagi Maniam pun tak tahu. Jadi yang tak tahu tu kita jadikan dia sebagai anu. Per dengan bilangan. Bilangan ni ada berapa orang? 4 orang. Jadi ini ayat matematiknya. Sekarang kita nak selesaikannya. Kita akan bawa yang 4 pergi ke seberang. 4 ni di sini bahagi. Bila melintas kawasan seberang ni akan jadi darab. Yang ini 120 tambah dengan 130, kamu akan dapat 250. Tambah dengan anu, tambah dengan anu. Jadi sekarang ni kita nak tinggalkan anu di sini. Kita alihkan pula 250 pergi seberang. 250 ni tambah. Bila pergi seberang dia akan jadi tolak. Okey, tolak yang ini dapat jawapan 290. 290 ni untuk Ryan dan juga Maniam. Okey, jadi di sini kita tahu Ryan dengan Maniam 290. Dia nak jumlah. Jadi Ryan dengan Maniam dah 290, tambah dengan Damia 120, tambah dengan Chong 130. Okey, jadi tambah semuanya, kamu akan dapat jawapan 540. Soalan B, bilangan guli Ryan adalah 20 biji lebih daripada bilangan guli Maniam.
Berapakah bilangan guli yang dikumpul oleh Mania? Tadi kita tahu 290 ni untuk Ryan dan juga Maniam. Kemudian Ryan ni lebih 20. Jadi kita tolak dulu. Yang lebih tu kita buang dulu. Jadi 270. Kita nak tengok sebab dia sama banyak dua orang ni. Kita bagikan dengan 2. 270 bahagikan dengan 2. Seorang akan dapat 135. Ryan 135. Maniam 135 juga. Okey. Soalan nombor 11. Rajah 9A. 9A menunjukkan beberapa gabungan segitiga sama sisi. Okey, jika perimeter kawasan berlorek ialah 60 cm, perimeter kawasan berlorek ini yang berlorek, jadi perimeter itu kawasan yang di luar saja, yang di dalam tidak dikira. Hitung perimeter seluruh rajah. Jadi kita cari dulu berapa perimeter yang kawasan berlorek ini. Katanya 60 cm. 60 cm tu untuk keseluruhan. Kita bilang ada berapa dia punya sisi ni. Okey, potong. Jadi 6 cm. Sekarang kita nak kira berapa perimeter keseluruhan. Untuk perimeter, kalau kamu nak dapat markah free, kamu mesti tulis. Cara nak tulis dia 6. Kita hitung dulu. Berapa dia punya sisi. 16. Jadi 6 cm ni kamu tambah sebanyak 16 kali. Kurungan sentimeter. Pastikan cukup 16. Okay? Kamu tak boleh darab. Tulis 6 darab dengan 16. Tak boleh. Sebab ini bukan luas. Ini perimeter. Perimeter mesti tambah. Pastikan cukup 16. Kawasan di luar sahaja. Dalam ni tak dikira. Kalau kamu dah tulis macam ini pun dah dapat markah. Okay? Itu cara dapat markah dalam kertas 2. Jadi kalau kamu nak darab boleh. Tapi darab dalam kepala. Jangan tulis 6 darab 16. Jangan tulis sahaja. Nak kira dalam kepala tak apa. Jadi soalan B, nyatakan pecahan dan peratus kawasan berlorek dari seluruh rajah. Kita buat pecahan dulu. Dia nak yang berlorek. Ada berapa kawasan berlorek? Ini pecahannya. Kemudian dia nak peratus. Bila nak peratus, kita kena darab dengan 100%. Teknik pemansuhan banyak adalah 50%. Soalan nombor 12. Rajah 10 menunjukkan petak-petak segi 4 sama yang bersisi 2 cm. Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi 4 sama yang luasnya 64 cm persegi. Jadi kamu ingat yang luas adalah kamu kena cari satu nombor yang sama dan bila kamu darab akan dapat 64. Berapa ya? 8 darab 8, 64. Panjangnya 8, dia punya lebarnya pun 8. Lukis mesti guna pembaris. Lukisan kamu mesti adalah kemas dan jitu. Satu garisan ini mewakili 2 cm. Okey, ini dia. Soalan B. Chong Beng hendak membina 2 buah kubus menggunakan beberapa kad berbentuk segi 4 sama berukuran seperti di atas. Hitung isi padu dalam sentimeter padu kedua-dua kubus itu. Dia nak buat 2 kubus menggunakan ukuran seperti yang kat atas ni. Jadi untuk isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Ini baru 1 kubus. Chong Beng nak buat 2 kubus. Jadi 5, 1, 2 didarabkan dengan 2. Soalan nombor 13. Rajah 11 menunjukkan bil yang tidak lengkap bagi 2 jenis barang yang dibeli oleh Asri. Okey, soalannya jumlah harga bagi 2 jenis barang di atas adalah 10 kali harga sekilogram beras perang. Okey, jumlah harga di sini adalah 10 kali harga sekilogram beras perang. Sekilogram beras perang tu berapa ringgit? RM5.20. Jadi 10 kali maksudnya kena darabkan dengan 10. RM5.20 darabkan dengan 10. Hitung harga 1 kilogram basmati. Okey, di sini RM52. Okey, di sini RM31.20 ini adalah untuk 3 kilogram. Jadi soalan dia nak 1 kilogram je. Bila nak 1, kena bahagi. RM10.40. Soalan B. Asri membayar dengan menggunakan 3 keping RM10, duit RM10 dan 6 keping duit RM5. Adakah bayaran tersebut mempunyai baki? Buktikan. Bila ada buktikan, jawapan kamu sama ada ya ataupun tidak. Jadi jawapannya adalah ya, kerana duit Asri ada RM60 dan dia beli beras tadi harga RM52. Bakinya ada RM8.
Soalan nombor 14. Rajah 12 menunjukkan jumlah guli warna biru, merah dan kuning. Ini jumlah gulinya 1200. Guli biru adalah 2/5 daripada jumlah guli itu. 2/5 daripada jumlah guli itu. Bilangan guli merah ialah 240 dan selebihnya guli berwarna kuning. Soalan, nyatakan bilangan guli biru. Guli biru 2/5 daripada jumlah guli. Gunakan teknik pemansuhan. Soalan B. Guli biru dan kuning hendak diberikan sama banyak kepada Miss Boon dan 4 orang rakannya. Berapakah bilangan guli yang diperolehi oleh setiap orang kawannya? Biru ada 480. Kuning ada berapa? Ada beritahu kuning ada berapa? Tak tahu. Okey, kita cari yang kuning. Kuning adalah yang selebihnya. Okey. Merah tadi berapa? Merah 240. Keseluruhan 1200 tolak 720. Sini 480. Kuning 480 tambah yang biru 480 ni. Ni nak bahagikan sama banyak kepada Miss Boon dan 4 orang rakannya. 960. 960 ni nak bahagikan dengan Miss Boon dan 4 orang rakannya. Miss Boon seorang, rakannya ada 4. Jadi berapa orang semuanya ada 5 orang. Jadi kena bahagikan dengan 5. 192. Soalan C, berapakah bilangan guli merah perlu dimasukkan ke dalam botol itu supaya bilangannya menjadi 2 kali ganda kuning. Kuning 480. Kalau 2 kali ganda, jadi soalan tanya, berapakah bilangan guli merah yang perlu dimasukkan? Guli merah. Ini dia jumlah guli merah yang perlu dimasukkan lagi ke dalam botol supaya ia menjadi 2 kali ganda guli kuning. 2 markah. Soalan 15. Rajah 13A menunjukkan segi 4 tepat PQTU dan QRST. Hitung luas kawasan berlorek. Dia nak kawasan yang berlorek. Luas kawasan berlorek. Di sini kamu perhatikan ada 2 kawasan yang berlorek. Kita namakan dia yang ini A dan yang ini B. Untuk luas segitiga, formulanya adalah cari luas A. Tapaknya adalah 8 cm. Darabkan dengan tingginya di sini 5 cm. Bahagikan dengan 2. 8 darab 5, 40 cm. Kuasa 2. Bahagikan dengan 2. 40 bagi 2 sama dengan 20 cm persegi. Okey. Luas untuk B. Luas kawasan B 4 cm. Darabkan dengan tingginya 5 cm. Bahagikan dengan 2. 4 darab 5, 20 cm persegi. Bahagikan dengan 2. Mendapat 10 cm persegi. Luas A tambah dengan luas B 20 cm persegi. Tambahkan dengan 10 cm persegi. Jadi 30 cm persegi. Soalan B. Nyatakan nisbah bagi segi 4 PQTU kepada segi 4 QRST. PQTU kepada QRST. QTU dengan QRST. Nisbahnya. Okey, kita akan cari luas untuk PQTU. Luas PQTU. Luasnya 8 cm darabkan dengan 5 cm sama dengan 40 cm persegi. PQTU 40 cm. Okey, nisbah ni tak perlu buat unit. Jadi 40 je. Tengok luas QRST. Luas QRST. Luas QRST 4 cm darabkan dengan 5 cm. 4 darab 5, 20 cm persegi. Jadi di sini 20 cm persegi. Nisbah 40 kepada 20. Dalam nisbah kita boleh memudahkan dia. Jawapannya adalah nisbah 2 kepada 1. Soalan C, nyatakan pecahan bagi segitiga QRS dari keseluruhan rajah. Okey, kita cari dulu dia punya luas QRS. Luas QRS ini sama dengan luas QTS. Sama. Berapa luas QTS tadi? 10. Jadi, pecahannya adalah 10 cm persegi. Ini kemudian keseluruhan. Keseluruhan kita kena cari luas keseluruhan. Kita tengok yang PQTU ada sini. 40 cm tambah dengan luas QRST. Luas QRST adalah ini 20 cm persegi. 10 cm persegi. Jadi kita gunakan teknik pemansuhan. Mansuhkan, tinggalnya 1/6. Ini adalah jawapan untuk soalan C.
Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Terima kasih.